Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat duduk sebentar untuk kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini giliran pusingan usrah sampai kepada masjid tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat memberikan manfaat, dan lebih penting tuan-tuan, apa yang kita dengar dan kita dapat dalam huraian hadis yang akan saya kongsi ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadis yang saya akan kongsi pada malam ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang akan kita baca ini direkodkan, diriwayatkan daripada sahabat melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini kedudukannya, status hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Daripada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halif munaffiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Itu hadis yang akan kita bincang. Hadis pilihan pada malam ini. Sumpah dalam jual beli ini melariskan sil'ah, barang. Bila kita berniaga, kita bersumpah, al-halif, kan? Wallahi wabillahi watallahi. Dia boleh melariskan jualan, laku. Kita berniaga apa-apa, kita sumpah. Benda itu belum tentu betul. Demi Allah, barang ni elok. Demi Allah, barang ni baru lagi. Barang ke, buah ke, kenderaan ke, apa kira tak kira lah. Tujuan kita bersumpah itu ialah dengan maksud kita nak melariskan supaya orang percaya.
orang yakin dengan perkataan kita. Jadi kita jual nama Allah Ta'ala. Dia kata elok ni. Wallahi dia dah. Demi Allah, kalau kata tak elok, saya tak jual. Bahasa. Itu demi Allah, kalau tak elok, benda tak elok, saya tak jual. Yang duk ada ni semua elok. Kata Nabi, dengan sumpah itu memang melariskan jualan, memang laku, memang orang percaya kerana dia menyandarkan perkara itu kepada Allah. Kita dengar dia sumpah tu, percaya wallah. Tapi kata Nabi, mumhiqatun, tetapi perbuatan orang yang bersumpah dalam urusan jual beli ini menghilangkan barakah, berkat dalam rezeki itu tak ada. Sumpah di sini menurut para ulama, dia merujuk kepada sumpah bohong, sumpah palsu. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak menggunakan nama Allah Ta'ala itu supaya orang percaya, orang beli, orang yakin. Jual beli yang seumpama ini, kata Nabi, mumhiqatun, Allah cabut keberkatan daripada rezeki dia. Mungkin kita nampak jualan dia laris, barang dia habis, laku, pada pandangan kita untung besar. Hakikatnya duit dia tak berkat. Lepas itu kita nampak niaga laku, barang habis, tapi sesak, sempit, duk tak ada duit sedia. Ada. Kerja tak berhenti, projek tak berhenti. Duit masuk derah, tapi duk nampak sesak ya. Sebaliknya, sebahagian orang mungkin tidak semurah rezeki itu. Kalau kita tengok sebahagian orang, benda yang selalu kita sebut, mungkin sebahagian orang tak sebanyak kerja yang dia ada tu. Mungkin orang lain kerja tak banyak, mungkin berniaga sikit-sikit je, tapi berkat. Sebab apa? Kerana dia jujur dalam berniaga. Dan antara perkara yang memang tuan-tuan semua dah tahu apa dia, selalu kita sebut lah, dan kita nak sebut lagi, sebab benda ini masih berlaku. Nabi kata orang yang apabila dia bersumpah, tujuan dia nak bagi laku kerana di sana ada penyalahgunaan nama siapa? Kalau dia kata demi tok saya, boh ni baru, kita pun kata sembang. Kalau dia guna tok dia ke, tok wan dia ke, ketua kampung ke, dia kata demi tu imam saya, tak muhung lah, betul boh elok, orang tak percaya. Tapi bila dia guna nama Allah Ta'ala, dia kaitkan perkara itu dengan Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, di situ ada unsur apa? Unsur salah guna. Orang kita bila dengar nama Allah Ta'ala bersumpah, percaya. Takkan dia nak bohong. Allah sebut di dalam Al-Quran, tu terbalik tengok surah Al-Qalam ayat nombor 10. Surah Al-Qalam ayat nombor 10. Allah kata, janganlah engkau menurut
berdasarkan kepada kehendak orang yang suka bersumpah. Nampak? Lagi hina. Maksudnya Allah kata jangan turut orang yang banyak sumpah, orang yang bermain dengan sumpah. Tuan-tuan, bila kita sebut sumpah dalam niaga ni, dia gunakan Allah Ta'ala, nama Allah, untuk yakinkan orang beli barang dia dalam keadaan dia tahu kata benda tu bohong, benda tu tak betul. Orang yang berniaga ni dia tahu buah tu elok ke, barang tu baru ke, lama ke, second hand ke, ada rosak ke, apa ke. Jual kereta, dia tahu kereta dia ada masalah. Orang tanya apa, siapa nak jual? Nampak elok oh. Ya Allah, dia kata, saya fikir-fikir memang tak mau jual. Tu dia bohong lah tu. Saya kalau ikut-ikut memang tak mau jual kereta ni. Tapi banyak-banyak sangat pun tak tenaik. Saja nak lepas pergi. Tapi pasal apa dia jual? Jahannam kata cerah. Balak reba. Kita pun dengar-dengar, tak ada problem. Tak ada problem apa. 20 tahun beli tak ada rasa. Sayang nak jual. Tapi tu dia Allah tak ada tempat nak parking. Nak lepas tapi kalau ikut-ikut ni tak mau saya. Pasal dia memang tak buat perangai. Kita pun dengar atas recommendation dia tu, atas pengakuan dia tu. Dia pula dia kata demi Allah beli tak rugi Ni kalau saya tanya orang lain ni, kalau saya pergi buka kat orang lain ni, tak dan maghrib laku. Kita pun belilah, bayar duk kutip berbaik kat belakang. Yang ni yang Nabi marah. Dia bohong. Sebab itu tuan-tuan, dan banyak benda ni telah disentuh oleh ramai pihak. Saya nak on the way tadi pun ada satu video, baru lagi video tu, berkait dengan tajuk kita ni, berkaitan dengan urusan jual beli ni. Dan saya tahu ramai juga yang berniaga di Kuala Perlis ni yang terlibat dengan perniagaan. Memang orang kita ni kalau apa-apa berniaga yang dikaitkan dengan unsur-unsur agama, mudah laku. Betul tak? Pasal itu tuan-tuan semua jangan percaya. Dia jual benda-benda kemudian dia kaitkan dengan agama. Dia letak ayak ni berkait dengan agama, dia letak makanan tu berkait dengan agama, kismis, minda lah, apalah semua. Ayak jampi apa semua. Bila dia kait dengan agama, 30 juzuk, dibacakan Al-Quran, diselawatkan oleh apa segala. Banyaklah dia sebut ingredient tambahan ni. Laku tak? Yang pertama, laku. Yang kedua dia, boleh jual mahal. Ayak ni sekali saya cerita lah video hok baru ni. Saya nak jawab hok video tu dulu, lepas tu sekali kita bahas pasal dia berkait. Dan saya harap orang perempuan, makcik-makcik, tok-tok yang di belakang tu, saya tahu ada tok-tok, ada makcik, ada mak-mak, ada tok wan ni, tolong dengar dan tolong sebarkan. Tolong ingatkan anak-anak kita, tidak ada dalam Islam perkara-perkara yang terkejut. Ayak cerdik, ayak nak bagi perangai jadi elok, ayak nak bagi dengar kata, tak ada. Tapi duk percaya. Mai lebay mana, lebay sengit, lebay longgak, mai duk jual, beli. Ayak apa ustaz? Ayak ni kalau anak-anak yang tak dengar kata, yang bantah, kalau minum insya-Allah lah
InsyaAllah ayat ni tok-tok guru kita juga buat. Budak-budak pondok juga duk selawat ni. InsyaAllah dia boleh dengar kata, mudah nak mangkit semayang, terang hati. Yang ni semua tuan-tuan tak ada dalam hadis. Tak pernah diajar oleh Rasulullah. Tak ada mana-mana sahabat buat kelaku ni. Tak ada. Tak ada. Ayat apa hang beli tu? Ayat ni buh dalam bagi anak cucu kita minum, terang hati, dengar kata, mudah nak mangkit semayang. Tak ada. Tak ada. Ayat tu tak ada. Berapa? 50. Ayat mineral ni berapa ringgit ya? Kalau macam ni lagi murah. Yang ni bukan ayat mineral, ni ayat minuman ni. Mungkin 8 upang 5 upang macam tu kan. Boleh jual RM50. Kita pasal apa kita sanggup bayar? Kita tahu ayat tu murah, tapi pasal apa kita sanggup bayar mahal? Pasal apa? Pasal dia baca tu. Dia baca, dia selawat apa semua tu. Tu yang viral ni, tak sah ni. Satu orang perempuan iklan ayat cerdik. Di mana video tu? Dia buat iklan tu di mana tuan-tuan? Di belakang Kaabah. Allahu Akbar. Orang Melayu dengan Kaabah ni habis meta. Dia berdiri depan Kaabah. Kaabah duduk belakang dia. Dia pergi Mekah mungkin buat haji ke buat umrah ke tak tahulah bila. Di belakang dia ada Kaabah. Di belakang dia ada Kaabah. Dalam Masjidil Haram lah. Kaabah ni dalam Masjidil Haram. Duduk tengah ha. Dia kata kita ada ayat tonik apa tak tahu. IQ ke minda apa tak tahu. Belilah ayat ni, tekanlah link di bawah tu. 3 botol ayat 3 botol 130 ke. Ayat tu mahal 240, tapi dia bagi diskaun 130. Tekan sekarang ni. Ayat tu untuk apa? Ayat tu untuk apa? Untuk nak bagi anak-anak cerdik. Anak tuan-tuan yang bodoh tu minum langgah segelas, cerdik. Cerdik terus. Tu yang tengoklah ni orang tua-tua semua pakai smartphone. Lepas tu dia kata telefon tu cerdik, orang tak tentu lagi. Telefon kita tu cerdik, nama dia smartphone. Ni yang tuan-tuan telefon yang duk tolak-tolak ni orang panggil smartphone, telefon pintar. Smart tu cerdik, telefon cerdik. Tapi orang yang guna telefon belum tentu cerdik. Abang dia jual dalam Kaabah ni ayat Zam-Zam ke ayat apa ke ni. Pakai telekung pula tu. Duk tawah pula tu. Allah, dia tekan merapak. Yang ni kena cerita ni, pasal yang ni nak beli ni. Bukan tuan-tuan, tapi orang-orang yang macam yang apa? Yang lebih kurang ni lah. Tak ada. Yang pertama tuan-tuan, dia salah, dia meniaga dalam masjid, tak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW larang meniaga dalam masjid. Dia pergi meniaga iklan ayat jampi dia dalam masjid. Pasal itu mana-mana ustaz mai duk jual ayat jampi, kismis jampi, minyak orat. Ada yang mai jual ubat kuat pula ada dalam masjid. Dalam masjid tak boleh meniaga. Mana-mana ada ustaz-ustaz mai meniaga, halau, perambat keluar. Hei, keluar. Masjid bukan tempat berniaga. Nak berniaga, koma laut. Nak berniaga, minyak urut ke, apa ke, jeruk ke, apa ke, pergi koma laut. Masjid bukan tempat berniaga. Jawatan kuasa kena tegah. Sebab itu kita ada perkeliling dulu. Tak boleh iklan apa-apa package dalam kawasan masjid. Tak boleh. Masjid bukan berniaga, masjid bukan market.
Pasal itu Nabi kata, idza ra'aitumur rajulu yabi'u aw yubta' qul la arbahallahu tijaratak. Siapa-siapa daripada kalangan hampa yang nampak ada orang meniaga dalam masjid, duk buat meniaga dalam masjid, duk jual barang dalam masjid, duk i'lan meniaga dia dalam masjid, duk promosi barang dia dalam masjid, lagu perempuan tu duk buat, duk jual ayak jampi dia dalam masjid, hampa kena kata. Nabi kata, qul, kata dekat kawan yang meniaga tu, tak kira lah ustaz ke, tu imam ke, siapa ke, kata dekat dia, mudah-mudahan la arbahallah, Allah Ta'ala akan bagi lingkup niaga hang. Doa bagi buruk niaga tu. Tu Nabi suruh. Jawatan kuasa kena tegas. Maju dalam masjid, pakai jubah, sebut sepatah dua ayat Quran, buh nama pula ayat syifa. Oh, jangan main-main. Ayat syifa, ayat apa lagi? Ayat penawang, ayat buh lah. Hadramaut ke, ayat sopa ke, sopi ke. Yang ni tak ada. Hadirin mukminin. Baik. So tajuk kita ni dia berhubung dengan apa? Sebab itu bila kita mengaji agama, kita dengar hadis, dia mencerdikkan kita daripada tertipu dengan penyangak-penyangak ni. Ni penyangak. Dia tahu orang Melayu ni mudah percaya, dia tahu orang Islam ni mudah terpedaya dengan Kaabah, dengan apa, penampilan dan sebagainya. Jual. Minumlah kita berbotol-botol, langgahlah bergelas-gelas. Cerdiknya dak juga. Orang kita ni dia bukan boleh ayak pelik sikit. Ayak keluar kok pokok dia pitahan, ayak tirih kok bumbung dia pitahan. Akidah. Baik. Dalam Islam, Allah Azza wa Jal menghalalkan jual beli. Kita boleh jual beli. Wa ahallallahu al-bay'. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Cuma hadis saja saya nak sebutlah. Hadis yang kerap tuan-tuan dengar. 9 daripada 10 rezeki daripada meniaga bukan hadis yang sahih. Jadi tak payah duk baca lah. Tak payah duk baca dan tak payah duk guna hadis tu. Tak betul. Punca rezeki kita ni kadang-kadang macam tu. Hadis yang kena ke dia, dia tak kira dah palsu ke, sahih ke apa ke, nampak gaya boleh guna, boleh pakai, ada untung sikit, baca. 9/10 daripada sumber pendapatan ni daripada niaga. Jadi orang yang makan gaji tu berapa per 10? 1. Tersandak lah. Dah lah kali yang niaga tu pun pergi cari orang makan gaji ke nak jual. Betul tak? Hadirin mukminin. Baik. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal berfirman, mengingatkan saya dan tuan-tuan kita orang Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin bainakum. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum, jangan makan, ambil reta di antara kamu dengan cara yang salah, batil. Salah satu cara yang salah apa dia? Salah satu cara yang salah apa dia?
Sumpah bohong ni. Dia tak harum manis ni. Allah. Demi Allah ni harum manis. Kan? Bismillah, ambil. Dia guna nama Allah Ta'ala, dia sumpah. Kawan tu pun beli. Okey. Mari kita cerita sikit. Durian dengan harum manis. Boleh? Tajuk kita durian dengan harum manis. Ada satu orang meniaga harum manis. Dia jual buah masam. Harum manis ni kalau masam kira memang tak pakai sedik ya. Bila kita kata dekat dia, hang tak boleh jual macam ni, kita tegur. Yang tegur dia pun, depa dua ni seorang satu ada dusun. Ni cerita betul, dia perlih di belah Paya Kelubi. Saya boleh sebut lah pasal banyak, tuan-tuan tak boleh tuduh siapa pun. So mereka ni meniaga daripada kebun seorang satu. Tuan kebun ni, saya tahu sebahagian tuan-tuan ada tanah harum manis, mungkin boleh berbetul kalau saya salah cakap. Kita boleh tahu buah tu macam mana. Orang meniaga, orang yang tanah harum manis ni, dia boleh tahu buah tu masam ke, manis ke. Berdasarkan apa? Dia ada tarikh. Sekurang-kurangnya dia akan ada maklumat, walaupun dia tak boleh confirm 100%, miah bimiah, walaupun dia tak boleh muktamad kata sedap, tapi dia ada banyak hujah. Dia kata buah ni masam, buah ni manis. Macam mana? Mungkin tarikh balut, tarikh kutip, tarikh matang. Pasal itu bila kita beli, dia ada tulis di kotak buah peram berapa hari, bila boleh buka, bila buang kabat. Dia dah tulis tarikh ni buang kabat, tarikh ni baru makan. Pasal apa dia boleh atur macam tu? Pasal dia boleh tahu melalui maklumat, ilmu dan pengalaman, experience. Yang saya nak cerita ni, dua orang pemilik sahib ni, pemilik dua kebun ni. Satu kebun A, kebun B. Kebun A ni dia tegur tuan kebun B. Dia cerita kat saya. Dia kata dia dah tegur kebun A ni, kebun B ni, dia kata jangan jual buah ni. Buah ni masam. Dia tahulah pasal dia pun tanam. Kebun sebelah-sebelah, dekat-dekat. Kawan ni jawab, nampak macam betul. Dia kata, bukan salah saya. Bukan tanggungjawab saya. Masam manis bukan saya tahu. Masam manis ni Allah Ta'ala saja tahu. Nak buat macam mana jual-jual kena masam? Masam? Betul tak? Betul tak? Betul ya? Tapi kau ni kata, tapi kita boleh tahu buah ni sama hari balut dengan saya. Buah ni sama hari balut dengan saya. Patut tak boleh kutip lagi. Tapi hang pergi kutip dah pasal orang order tak cukup hok yang matang, dia sapu hok di pokok pasal nak bagi cukup kilo. Faham tak cerita? Cerita ni faham tak? Hadis tak faham tak apa, cerita kena faham. Dia kata aku tak faham hadis ustaz baca tak apa, tapi kalau hang tak faham cerita ustaz cerita, kalut. Kawan tu tegur, kawan tu kata apa? Kawan tu kata, kita balut sekali. Tarikh ni hang tak boleh ambil lagi. Kalau hang ambil awal, masam. Aku tahulah hang kutip awal ni nak percukuk kilo. Maksudnya ujah yang kawan tu kata tak tahu masam manis boleh pakai tak? Boleh pakai tak? Tak boleh. Yang dia pergi sanak bila orang komplain, bila orang telefon kata, pasal apa saya beli masam? Mana saya tahu? Hang tanya Allah Ta'ala. Ui, kalut.
Sebab dia ada maklumat dan dia ada tanda-tanda yang dia boleh tahu. Jadi dia memang ada niat untuk apa? Untuk apa? Bahasa kita, kecoh. Memang dia nak kecoh. Pasal apa kita kata dia memang niat nak kecoh? Pasal kawan tu habaq dah tadi, boh ni hang tak boleh kutip lagi. Jadi alasan dia kata Allah Ta'ala yang tahu masa mana boh belah dalam, aku mana tahu, aku tengok kok kulit. Tak boleh pakai. Yang ni termasuk dalam menipu tak? Nipu. Melainkan tuan-tuan, melainkan memang tarikh betul, semua ikut prosedur, semua buat lagu mana yang diarahkan oleh Jabatan Pertanian, lepas tu packing pun tarikh tu, tulis pun tarikh tu, beyond control. Orang putih kata beyond control. Apa dia beyond control? Luar kawalan. Masam. Yang tu kita tak salah. Ha? Tarikh betul, tulis betul, petik ikut tarikh, peram pun ikut kadar kabat, semua kita tahu, semua kita ikut, kita tak ada niat, memang luar daripada kawalan kita. Dia belah-belah nak masam. Yang tu kawan tak boleh kata apa. Tapi yang ni daripada awal pun memang ada unsur menipu. Saya nak habaq apa? Kawan ni dia sedapkan hati dia, dia bagi sedap hati dia apa dia? Dia kata buah dalam mana kita tahu. Tak boleh pakai. Durian macam mana? Durian sama. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam, ayat An-Nisa tadi, orang tanya macam mana isu kita beli durian yang kita tak tahu elok tak elok. Nombor satu, kalau yang meniaga tu memang tak ada niat nak bohong, dia selamatlah. Kita yang beli pula, dengar penerangan dia, kita redha. Contoh, buah ni buah apa? Musang King. Berapa sekilo? 15. Betul ke? Betul. Bukan 80, 90. Tak. Buah ni seminggu dah. Buah lama dah. Buah pun pecah pungkok dah. 3 kali ikat getah dah. Elok tak? Saya tak tahu. Tapi nak habaq kata, daripada Penang itu, ni nak masuk 8 hari, 9 hari. Tak tahu dia nak mengkai ke apa ke, saya tak tahu. Tu yang saya nak bagi RM15 tu. Dia habaq tu terang. Dia habaq. Memang buah Musang King tapi buah lama. So dia cerita. Dia habaq. Dia panggil apa tu? Dia terang aib buah. Tu kalau saya beli tu ada nak boleh makan? Soalan kita. Ni kalau saya beli ni ada nak boleh makan? Saya nak habaq tu terang. Tadi saya habaq dah buah seminggu. 2 saya habaq dah pungkok pecah. Yang ketiga saya nak habaq dah kata saya pun berjual murah pasal buah ni saya pun tak tahu makan tak makan. Nak ambil bayar. Kalau tak ambil pun tak apa, nanti saya pecah tok dalam tuang sampah. Sat nak tanya bini duk lari tau pasal bini nak bayar. Kita pun masuk kat bini kita pun cerita daripada A sampai Z. Dia dah Musang King tapi 15. Biar betul ya bang. Musang King kan musang berjenggot. Kita pun ceritalah pungkok pecah lah seminggu apa semua. Bini dia kata bang tak apa RM15 ya. Beli. Kalau tak boleh makan kita tahu. Kawan yang meniaga tu jujur, dia cerita, bayyanu, dia telah terangkan, dia telah jelaskan aib benda tu. Dia dah habaq. Kita sebagai pembeli, kita sebagai mushteri, orang yang beli, redha. Tuan-tuan kena ingat perkataan ni, tuan-tuan kena ikat kemah-kemah dalam kepala. Redha. Boh, saya ambil semua. Bini saya kata ambil semua. Saya habaq kat dia. Dia kata tak apa abang 5 biji kalau boleh makan 3 ulas pun kira besar tu. Bayar. Balik mai buka tak boleh makan, buka tak boleh makan, buka tak boleh makan, buka tak boleh makan, buat boyok. Boleh tak?
Ada dosa? Ada salah tak? Tak ada. Yang jual jujur, yang jual dah habaq, yang jual tak ada benda dia sembunyi, yang jual tak ada niat nak kecoh, yang beli dah dengar, yang beli dah tahu, yang beli dah redha. Bila takuna taradin, apabila berlakunya redha meradai, maka tidak ada salah menyalah. Meniaga, jual beli, al-asl fil aqad, asal kepada akad jual beli itu redha. Tuan-tuan beli apa-apa, bila tuan-tuan bayar, berlaku akad jual beli, tuan-tuan redha ambil barang tu, selesai. Pasal itu menega lagu Piramli tak sah. Menega apa? Menega apa? Menega lagu Piramli tu. Dia masuk rumah kawan tu, dia nak jual apa? Dia nak jual apa? Yang tu tak boleh tu, tak sah. Beruih gigi. Dia nak jual beruih gigi, tapi dia masuk macam kawan. Lepas tu dia pegang kawan tu, dia bagi tahu beruih gigi bagusnya apa? Dia habaq modal. Kita beruih gigi ni, tuan-tuan balik pergi tengok cerita tu. Sekali lepas balik ni, beli buah durian tepi jalan tu, balik kupas dengan bini, tengok cerita tu. Teringat ceramah saya. Dia nak jual beruih gigi tu, tapi dia paksa. Dia habaq macam ni apa semua. Kawan tu kata okey nak beli. Lepas tu panggil nak menekan dia polis tu, lari beli. Dalam Islam meniaga tak boleh paksa. Pasal tu kadang-kadang di mana tak tahu, di KL, saya tak mahu sebut lah, sekali dia marah mencari saya kacau. Tuan-tuan jangan duk buat perangai lagu pi pasar malam kangak. Di KL ada satu pasar malam. Dia kira kita pasar malam, kita pegang, pombang, tengok, baru kita beli kan. Sana sentuh ya kira jual. Lagi satu tempat sahabat saya cerita, pasar malam tu saya tahulah, kita pegang ya, dia kira jual. Pegang, sentuh ya kira jual. Sahabat saya cerita lagi sakan, dia kata di satu tempat kita kelin tengok ya, jual. Macam mana? Tuan-tuan masuk tengok-tengok kan, tuan-tuan duk tengok kasut tu 2-3 kali ya, dia ambil bolan plastik, tak beli. Tak beli. So pasal tu bila tuan-tuan pi di ikan bakar, tuan-tuan pi ikan bakar tengok, dia buh semua ikan bakar. Dia buh semua ikan duduk atas tu. Mata merah, mata biru, mata hijau, berayak mata, insang berayak, hang tengok. Tapi jangan duk mengecoh pula. Ikan yang atas semua mata biru. Bila dia pi bakar kat kita, mata merah. Kan? Kita tunjuk saya nak ambil ikan ni, kita tunjuk saya nak ambil ikan ni. Dia patut, dia kalau ikut hukum akadnya, dia kena ambil ikan tu, dia kena pergi bersiang ikan tu. Pasal kita setuju ikan tu. Tapi dia kata, oh ikan ni ya, oh ikan ni okey. Tengok-tengok dia buka satu tung lagi, dia pergi ambil. Kita pun tanya, tu ikan apa pula? Dia lah, ni jenahak, ni pun jenahak. Yang ni jenahak petang tadi, yang ni jenahak petang bulan 6 itu ni. Bulan apa? Bulan 5 tu ni. Nampak? Dia mengecoh. Banyak orang ni. Kita pilih kerang lain, dia pergi bakar kerang lain. Kita pilih sotong lain, dia pergi ambil sotong lain. Yang ni masuk dalam apa tadi? Beware. Dia kata kalau kita pergi bakar hok baru, hok lama ni jahanam. Lah kita perhabis dulu hok jahanam ni, hok yang dah medak, hok dah melia ni, hok yang lah orang tak mau ni, hok baru ni nanti gantilah. Oh, tuan-tuan, yang ni Nabi kata bukan umat aku. Nabi tak mengaku terus. Hang selawat pi lah berbuih mulut pun Nabi kata bukan umat aku. Itu hati-hati. Hadirin mukminin. Sambung sikit. Hadirin mukminin, dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis riwayat Ibnu Majah, al-muslim akhul muslim wa la yahillu li muslim ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lah, atau kama qala hadis Ibnu Majah. Ni siapa-siapa yang menega lah, semua pakat menega ni kan. Kadang-kadang dia order lain sampai lain, ni jaga-jaga kan. Nabi kata apa?
sesungguhnya orang Islam adalah saudara kepada orang Islam. Kita ni tuan-tuan adik-beradik, kita ni tuan-tuan ukhuwah Islamiah. Jadi adik-beradik ni, adik-beradik takkan nak murung sama-sama kita. So Nabi kata la yahillu li muslim, tidak halal seorang Islam menjual sesuatu barang kepada saudaranya. Saya nak jual kat tuan-tuan tak halal, Nabi kata, melainkan apa? Bayyanahu, melainkan saya menjelaskan kepada saudara saya yang nak beli tu aib. Kena cerita aib dia, baru halal. Kalau tidak haram. Kalau tidak kita tak dapat berkat, berdosa. Tuan-tuan kena habaq, kena cerita aib. Pasal itu dalam Islam dia ada khiyar aib. Apa dia tu khiyar aib? Okey, beg, saya nak jual beg ni, nak habaq bagi. Saya nak cerita sebelum nak beli ni, saya nak habaq dulu. Zip ni kalau rosak dia tak boleh perbaik. Dan zip ni 3 kali tolak habis lah nak habaq. Lepas tu nak habaq bagi, dia punya kain ni mudah terbotah. Kena cerita lah, kena cerita. Abang, dia pun beli, selesai. Dia pegang-pegang, dia datang, elok ni, gajah Sarawak. Apa dia? Kulit gajah Sarawak. Oh, tuan-tuan, bukan gajah Pahang, gajah Sarawak. Cucuh api pun tak terbakar. Oh, tu dia tuan-tuan. Kalau kita menega lagu tu tuan-tuan, zip dia macam mana? Zip dia ni ambil gunting-gunting pun tak terbotah. Cerita kawan tu pun beli tarik kok depan, belakang terbuka. Tuan-tuan biasa beli tak beg? Tuan-tuan buka depan, belakang sekali buka siap-siap dah. Oh, dia panggil 2 dalam 1. Kita baru buka depan, hok belakang pun buka siap dah. Mahal beg ni tuan-tuan. Beg yang paling mahal, buka depan, belakang terbuka. Yang tu mahal. Tuan-tuan tutup belakang, depan terbuka. Kita sini maki berkandak. Dia untunglah beg murah lagu tu boleh jual mahal, muhung kita. Tak ada berkah. Kereta ke apa ke, cerita. Dia kata kalau kita bendui lagu hadis tu, kalau betul lagi hadis tu, kena cerita betul, ada nak laku. Ini masalah kita orang beriman. Kita ni orang beriman. Orang beriman ni dia ada beza. Dia tak sama dengan orang tak beriman. Tuan-tuan jangan baca dengan orang yang tak beriman. Tuan-tuan ada Tuhan, ada akhirat, ada dosa pahala, ada halal haram, ada berkat. Kita kena baca hak tu. Bukan baca untung. Tak apa, kita habaq lah, murah pun tak apa. Kalau kata tak berapa nak tahan lagu tu, saya ingat jual murah tak apalah. Dah barang pun tak apa nak elok, jual murah. Kita mungkin dapat RM2 untung RM3, tapi berkat. Hadirin mukminin, wallahu ta'ala a'lam. Yang paling duk kena burung kali ni orang masjid lah. Orang masjid ni depa mudah percaya. Mikrofon mai jual, 3 kali penceramah jekah, sengak terus. Nampak? Speaker pun macam tu juga. Speaker mai besar gedabak. Tok Bilal bang 2 kali ya, sengak terus. Tapi dia kata yang ni emisus pun pakai. Emisus jekah tak pecah pula. Yang Tok Bilal jekah pecah. Sakan lagi Tok Bilal. Tung Cina mana dia mai jual, kita bayar harga. Hadirin mukminin, jangan main-main ha. Okey, baik. Kita sambung balik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Hakim bin Hizam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa atau qal hatta yatafarraqa. Nabi kata orang yang jual dengan orang yang beli ada hak untuk nak terima, ada hak untuk nak reject. Khiyar. Pasal itu kalau tuan-tuan mengaji dalam bab jual beli, ada satu bab dalam jual beli itu dia nama khiyar. Khiyar majlis, dia ada banyak khiyar ni. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib.
Dia ada banyak. Apa dia tu khiyar? Hak memilih. Tuan-tuan ada hak, tuan-tuan nak terima, tuan-tuan ada hak bertenang, tuan-tuan ada berapa hari. Macam dia tulis tu kan, dia tulis 3 hari barang boleh bagi balik. Yang tu dia panggil khiyar lah tu. Maksudnya tuan-tuan ada hak. Nabi kata kita orang yang beli ni ada hak. Sebab itu barang ada juga yang dia buat syarat macam ni. Beli minyak wangi ke, beli apa ke, dia kata macam ni. Dia kata lagi duduk dalam kedai ni, kalau rosak macam saya baru ni beli 1 jam dekat anak saya di satu pasaraya, kita buka test dalam tu 3 kali dia tukar baru dapat hak elok. 3 kali tukar baru dapat hak elok. Tapi kalau kita balik, dia kata mujurlah cik tukar dalam pasaraya lagi. Tapi kalau balik buka rosak nak mai, kami tak mau dah. Boleh tak? Boleh lah, pasal dia syaratkan macam tu. Tuan-tuan bisa tengok tak? Nampak? Boleh? Boleh. Nabi kata apa? Orang yang jual dengan orang yang beli, penjual dengan pembeli, dua-dua ada hak untuk memilih selama mana mereka belum berpisah. Maksudnya masih dalam transaksi. Bukan apa, saat lagi kalau kita balik, mungkin rosak tu kita tak tahu jadi macam mana. Tapi kalau dalam majlis tu, artinya rosak tu memang daripada tuan tu lah. Pasal tu tuan-tuan pergi DIY contoh, dia ada kaunter apa? Kaunter cek. Lampu boleh test terus. Tuan-tuan beli lampu test, menyala. Balik-balik test di rumah tak menyala. Tuan-tuan tanggung ke diri. Tengok tak bayar elektrik, memang tak menyala lah. Dia suruh test. Ada orang dia tak mau test. Dia kata tak apa, elok ah. Dia pun balik pasang tak mau. Dia nak main tuntut balik. DIY kedai tu kata tak mau. Tadi orang suruh test, hang ketegak, hang buat jual mahal. Hang duk buat kata boleh. Alah, dah balik pergi test, kami tak mau tanggung. Yang tu tak salah penjual. Pembeli bila dia keluar, dia tak mau test, dia telah redha. Kalau jadi apa-apa dia tanggung. Faham tak? Nampak? Pasal tu dia buat kaunter suruh test. Lah lampu bukan lagu lampu dulu. Lampu dulu bila tak menyala, kita tak tahu apa dia starter ke, dia punya apa tu lampu tu ke apa. Lah tuan-tuan bila tak menyala, tuan-tuan jangan duk test pula. Ambil test pen, ambil lampu tu, tauk dalam tuan sampah terus. Tu ya bahasa dia. Dia pakai buang lah. TV pun sama, peti ais pun sama. Nampak pegang tak sejuk kan? Ambil tok buang, beli lain. Tu. Jadi sebelum tuan-tuan bawa balik ke rumah, milik benda tu, tuan-tuan kena redha. Macam mana tuan-tuan kena redha? Tuan-tuan kena periksa lah. Yang tu dia panggil khiyar tu, kena cek. Nampak? Baik. Hadirin mukminin. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalaulah yang jual tu bercakap betul, yang beli tu pun cakap betul, yang jual tu pun terang elok-elok, tak ada menyembunyi, tak ada mengecoh. Apa kata Nabi? Kalau kita buat perangai kelaku lagu ni, kita tak ada sembunyi apa-apa, kita habaq terus terang, kita cerita betul-betul. Kadang-kadang menipu benda lekeh. Saya selalu buat contoh apa dia? Milo ais. Ayak Milo ais. Milo ais saya tak tahu berapa ringgit. Pasal kita duk pi tak pernah bayar. Bukan tak bayar, orang tolong bayar. Sekali tuan-tuan kata, duk mengajak saja makan tak bayar. Dah orang tolong bayar. Bagi faham elok-elok. Nampak tuan-tuan. Kita pergi minum Milo ais. Dia tak bancuh Milo ais. Dia tulis Milo ais. Dia tak bancuh Milo ais. Dia bancuh apa? Dia bancuh ayak coklat apa lain pada tu. Dia bohong. Pasal tu dia kena habaq. Milo apa? Yang ni bukan Milo, dia kata yang ni serbuk coklat mana tak tahu. Tulis dalam tu. Nabi kata apa tuan-tuan? Kita perhabis hadis ni saat kita azan. Nabi kata apa? Siapa yang buat sikap macam tu, burika lahuma. Allah Ta'ala berkat jual beli tu. Allah berkat barang tu. Allah berkat rezeki tu. Hadis muttafaq alaih. Tapi kalau depa bohong, wa katama, Nabi kata wa in katama, kalau depa sembunyi, katama sembunyi, kadzaba bohong, mengecoh, apa kata Nabi? Muhiqat barakah. Tuhan tarik berkat niaga tu. Hadis muttafaq alaih.
Kita azan, saya buat kesimpulan daripada hadis yang kita baca. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita sambung sikit tuan-tuan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis ni ada dalam Sahih Muslim, Nabi pesan kepada orang yang meniaga ni, yang dia jual barang ni, Nabi kata iyyakum wa kathratal halif fil bay'. Ini orang meniaga. Kita semua ni tuan-tuan, saya ingat tak ada orang yang tak terlibat dalam jual beli. Sama ada kita penjual atau kita pembeli. Tapi saya ingat semua kita ni ada terlibat. Sama ada dia sebagai penjual tetap, maka sambilan ke apa, ada barang kita jual. Nabi kata apa tuan-tuan? Itu yang apa? Viral masa banjir besar. Banjir hari tu di KL kan. Depa tangkap gambar pemaju developer tu promosi perumahan tu, tahu apa dia? Nak bagi laku, dia tulis apa? Perumahan bebas banjir. Celapok orang beli rumah tu bebas banjir. Bebas banjir apa tuan-tuan? Tenggelam habis. Ini juga kadang-kadang benda pasal tu kita kena cerita. Tuan-tuan ada tanah belah mana? Macam yang tu bukanlah yang jual tu pun tak tahu, tapi dia silap. Tanah Jorlui. Tanah Jorlui kena abang ah. Tanah Jorlui. Tanah Jorlui ni artinya apa? Tak boleh dibina sebarang binaan kekal. Tak boleh buat rumah, tak boleh buat bangunan, tak boleh buat apa-apa. Boleh tanam pokok, cabai ke, serai ke, boleh ya. Siapa nak beli tanah tanam serai? Dia beli tanah nak buat rumah. Kawan tu kalau tak tahu tak apalah, tapi dia kena ada tolak ansur lah. Tapi kalau dia tahu tanah tu jerdui, tu yang dia nak jual. Ada sahabat saya, ustaz jugalah, dia beli tanah murah. Saya tanya, apa sebab murah? Dia perlih ni lah, rezeki dia. Kalau boleh kat saya pun saya belilah. Pasal murah, 40,000. Berapa luih tu? Luih 40,000 luih. Agak-agak tuan-tuan apa saya apa? Tuan tanah tu kata, belilah, ambil lah, tolonglah beli. Tanah tu dia dengan jalan besar tak jauh. Tanah tu luih besar, 40,000. Boleh buat, saya ingat banyak biji rumah. Satu ya, bukan rosak tanah. Tanah tak rosak apa. Satu ya dia punya, bukanlah kekurangan, tapi orang Melayu, masalah orang Melayu. Agak-agak tuan-tuan macam apa? Tuan tu kata 3 kali orang mai tengok, 3 kali cancel. Ada yang setuju dah. Start kereta nak patah balik, cancel. Tepi tanah tu, kembang dengan tanah tu, ada kubur tak pakai, ada 4-5 kubur. Kes tu ya. Tuan-tuan, apa masalah kalau duduk tepi kubur? Dia dah bahaya ustaz, duduk tepi kubur, hari kita tak makik mayang subuh, dia main ketuk pintu, bagus ya, tolong kerak. Kes tu ya. Bila kes tu 3 dah orang main tengok dah, main tengok. Laki bini dah bang, kubur tak edi. Main tu dia, mungkin dia ni ustaz akidah mantap apa semua kan. Pimai pun dia kata bagus juga kubur dekat, daripada rumah berpindah ke kubur, betul tak? Dan tuan-tuan ramai masalah takut hantu lah. Kan dia tengok cerita Piramli, hantu Jepun. Ya, jadi rezeki dia. Tempoh orang Melayu tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi murah, pergi cari yang tepi kubur. Mesti murah. Saya nak ceritanya, kita kena jujur. Kita kena habaq. Pasal itu Nabi SAW kata, orang yang meniaga ni, salah satu tabiat dia perangai dia apa dia? Dia suka bersumpah.
Dan Nabi habaq jaga-jaga ni, duk banyak bersumpah ni, duk banyak jual nama Allah Taala ni, jaga-jaga. Pasal apa? Fa innahu yunaffiq. Dia akan melarikan jualan tetapi menghilangkan berkat. Saya nak baca lagi satu dua hadis tuan-tuan. Kita tengok apa yang bahaya orang yang bersumpah bohong dalam jual beli ni. Antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, inna tujjar humul fujjar. Nabi kata, orang berniaga ni semua jahat. Inna tujjar humul fujjar. Orang yang berniaga ni fujjar, jahat. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bi'? Pasal apa nak marah orang berniaga? Pasal apa nak marah dekat orang berniaga? Alaysa qad ahallallahu al-bi'? Allah Ta'ala yang menghalalkan jual beli. Jadi peniaga ni bukan salah benda halal. Nabi kata yang tu memang betul. Masalah tang mana? Jadi maksudnya bukan semualah Nabi kata tu. Pasal bila Nabi kata peniaga ni jahat, sahabat kata pasal apa kata macam tu? Pasal apa yang dia jadi situasi macam tu? Meniaga ni halal. Kerja kita berniaga ni kerja yang halal. Betul. Yang Nabi maksudkan puak mana? Puak ni. Walakinnahum yahlifuna fayathimuna wa yuhaddithuna fayakdhibuna. Nabi kata yang aku maksudkan itu mereka yang bersumpah, kemudian mereka menaikkan harga, kemudian mereka bercakap bohong. Yang ni yang maksud dia tu. Nombor satu apa dia? Yang kaki bersumpah bohong. Yang kedua apa dia? Yang kedua mereka apa? Maknanya mereka bersumpah untuk naikkan harga, untuk apa? Mereka bohong orang. Barang yang tak betul itu depa guna sumpah tu nak bagi laku. Nabi kata yang ni jahat. Yang ni jahat. Pasal tu dalam hadis yang lain tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban, sebelum tu daripada Imam Muslim, Nabi kata ada 3 orang yang Tuhan la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 jenis puak yang Tuhan tak akan tengok hari kiamat esok, Tuhan tak akan bercakap dengan depa, Tuhan tak akan ampun dosa depa, Tuhan tak akan bersihkan depa. Siapa dia? Wa lahum adzabun alim. Nombor 1 siapa dia? Kata Nabi, nombor 1 orang yang musbil, yang dia pakai labuh. Labuh ni dia panggil isbal. Seluar jubah lebih pada buku lali, isbal. Orang yang pakai seluar labuh ni dia panggil musbil. Siapa yang pakai seluar labuh, Allah Ta'ala tak bercakap. Pakat duk singkit apa? Sintin. Dalam hadis lain, isbal ni, tuan-tuan tengok sebahagian orang dia pakai singkat kan. Inilah hadis dia. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok ulasan para ulama yang lain, maksud labuh tu bukan labuh semata-mata labuh. Kalau tuan-tuan tengok satu orang labuh, tuan-tuan kata astagfirullah. Tak. Labuh ni berdasarkan kepada hadis Abu Bakar, labuh dengan maksud sombong. Jadi kalau tuan-tuan pakai jubah labuh, seluar labuh lebih pada buku lali, tak ada maksud nak menyombong, tak ada maksud nak megah diri, tak masuk dalam hadis ni. Kerana dia ada sebab. Dia ada sebab. Abu Bakar duk angkat, Abu Bakar duk angkat, Abu Bakar duk angkat. Nabi kata pasal apa hang duk angkat jubah hang? Dia kata jubah labuh. Nabi kata hang bukan sombong. Ada maksud dia tuan-tuan. Tapi kalau satu orang dia nak bagi singkat, baguslah. Dia nak keluar daripada isu-isu yang berkait. Yang kedua siapa dia? Yang Allah Ta'ala tak tengok, tak bercakap, dan Allah Ta'ala tak bersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka termasuk orang yang rugi. Siapa dia? Nombor 2, Mannan. Mannan. Siapa dia Mannan ni? Kalau kita tengok Mannan ni, orang yang mengungkit-ungkit. Dia buat baik, dia mengungkit-ungkit. Dia ungkit. Yang ketiga, orang yang bersumpah bohong untuk nak bagi laku barang dia. 3 pok ni.
orang yang pakai labuh dengan maksud sombong, orang yang ungkit-ungkit balik hak benda dia bagi dia buat, dengan orang yang ketiga bila dia berniaga dia bersumpah bohong nak bagi laku. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan hadirin mukminin, itu beberapa hadis yang patut kita baca dan menjadi ingatan untuk saya yang mungkin terlibat secara langsung dalam niaga, dalam urusan jual beli kita habaq. Tuan-tuan, macam-macam akad ni penting. Tak kira lah umrah ke, haji ke, jual kurma ke. Jual kurma kena jujur, jual nasi lemak pun kena jujur. Bawa orang pi umrah pun kena jujur, bawa orang pi haknya pun kena jujur. Dia bukan kira pi mana. Dia tak apa aku muhung, bukan bawa pi Mekah, aku bawa depa pi haknya. Tak boleh. Oi, mana boleh kira lagu tu. Niaga kena jujur. Tuan-tuan faham tak? Nampak. Dia kata hampa tu dialah mengaji jujur sangat, bendui sangat, betul sangat, cerita bagi habis, tengok tak untung lagu ni. Hampa tengok depa tu muhung, bukan kata hampa ya depa muhung dengan Tuhan dia pun dia muhung. Tengok tu yang kaya. Tapi cuba tuan-tuan tengok kaya depa lagu mana. Kaya depa dengan tenang, kaya depa dengan selamat, kaya depa dengan bahagia. Cuba tuan-tuan tengok. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, niaga tak salah. Nabi pun berniaga. Yang salahnya pada etika. Pasal itu saya teringat kata-kata almarhum Ustaz Azizan Abdul Razak, bekas Menteri Besar Kedah, dalam temu bual. Saya ingat dulu tuan-tuan bisa tengok masa dia jadi Menteri Besar tu, dia ada satu sesi sesi sidang media. Ustaz Azizan ni dia orang cerdik, dia rahimahullah. Dia ada sebut satu perkataan pada wartawan yang duk tanya tu. Wartawan tu kadang-kadang mungkin dia ambil cerita mana tak tahu apa semua. Dia sebut satu perkataan yang bagus. Dia kata buat kerja lagu orang Islam. Dalam lorak Kedah dia kata buat kerja lagu orang Islam. Kita kena ambil kata-kata tu tuan-tuan. Buat kerja lagu orang Islam, niaga lagu orang Islam, kerja lagu orang Islam. Orang Islam ni lagu mana dia kerja, dia berniaga, dia tak bohong, dia tak kecoh, dia tak menipu. Itu orang Islam. Bagus perkataan dia tu, buat kerja, buat kelaku lagu orang Islam. Kadang-kadang di kereta tu pelekat ayat Quran tak sangka. Di kereta tu pelekat ayat Quran tak sangka. Ayat kursi lah, la ilaha illallah lah. Tapi bila dia bawa kereta, tak ada kelaku lagu orang Islam langsung. Tuan-tuan faham tak? Kereta tu pelekat tak sangka, sampai orang tengok macam kereta jenazah. Kiri kanan ayat Quran. Tapi bila dia bawa kereta, dia punya loklak, dia punya kasak, tak macam orang Islam. Lebih baik tak ada pelekat ayat Quran, tapi bila bawa kereta cara orang Islam. Hadirin mukminin, meniaga kuotiau goreng pasar malam, tak pakai kepiah pun tak apa. Tuan-tuan goreng kuotiau tak ada kepiah pun tak apa. Tapi bila jual kuotiau tu sedap, kuotiau tu betul, buh sotong baru, orang makan pun tak sakit perut. Tapi kalau meniaga sampai bubuh sorban melengkak, 2-3 kali melengkak, buh sotong pun bau, buh udang pun busuk, kuotiau pun kuotiau lama, balik duk cirik-birik 3-4 hari, tak guna. Pasal apa? Pasal tak buat kerja lagu orang Islam. Hadirin mukminin, mari kita ubah perangai kita orang Islam, buat kelaku lagu orang Islam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.